Tuan Speaker. Okey, sebelum saya mula, saya cuma nak put on record. Ada soalan kepada Timbalan Yang Di-Pertua tentang kekosongan peraturan 3 yang Di-Pertua tidak jawab dan minta saya teruskan. Saya nak berekod, inilah kali pertama dalam sejarah Parlimen ada persoalan tidak dijawab oleh Yang Di-Pertua, sama dia takut nak jawab atau dia tidak layak untuk jawab. Baik. Saya seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sejarah Parlimen di Malaysia, ini adalah kali pertama seorang Yang Di-Pertua yang bertugas dengan cemerlang disingkirkan. Perdana Menteri dalam membawa usul tidak memberi apa-apa penjelasan. Apa sebabnya? Apakah kerana tidak ada kelayakan? Adakah kerana salah guna kuasa ataupun pelanggaran hukum? Tidak ada. Jadi oleh demikian, saya nak jelaskan dalam sejarah kita, kalau berlaku dulu sama ada setelah pembubaran Parlimen ataupun dalam kes Tan Sri Ning Ahmad Kamil tahun 1977 atau Tun Syed Nasir 1982 bila Speaker meninggal dunia masa sidang Parlimen. Maka Perdana Menteri pada keesokannya, Tun Hussein On pada ketika itu, mulanya telah mohon menangguhkan sidang selama 2 minggu. Dan begitu juga pada bulan Mac bila Tun Syed Nasir meninggal, kemudian ditangguhkan atas usul Perdana Menteri Tun Mahathir ketika itu, dan tetapi ada pilihan gaya, maka diganti dengan yang baru. Kali ini tidak ada perkara yang berlaku. Ya. Dan oleh demikian kita nak bagi tahu, bagi pendapat saya Yang Di-Pertua, Tan Sri Arif telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Dalam sejarah Parlimen, dia bentuk select committees yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Caucus Parlimen mengenai governance dan memberikan ruang beberapa perubahan yang sedang diteruskan. Jadi bila ada usul daripada Perdana Menteri, kemudian tidak memberikan penjelasan dan minta kita putuskan begitu saja, jangan kira soal parti lah. Kalau bagi penjelasan yang kuat, kita boleh pertimbangkan. Saya percaya ahli Parlimen belah sana yang pernah serve dalam select committees, yang pernah serve dan berjumpa Tan Sri Speaker, tahu dalam beberapa kes, dia mengambil keputusan yang sangat profesional. Ya, saya bagi beberapa pandangan yang dia tidak bersetuju berdasarkan tafsiran beliau tentang perlembagaan dan peraturan mesyuarat. Jadi untuk itu, saya mohon pertimbangan Yang Amat Perdana Menteri, jangan melakukan kesilapan ini. Kerana ini bagi pendapat kami, ia mencemarkan kemuliaan Dewan Yang Mulia ini. Ya. Kalau ada seorang speaker yang berjalan dengan penuh kewibawaan, punyai impressive credentials dan track record yang baik, kita nak gunakan kuasa sewenang-wenang kerana kita anggap kita punya majority, maka menyingkirkan sidang ini atas alasan ada calon baru. Saya nak bagi tahu, setelah 3 bulan katalah speaker yang baru datang, kemudian atas alasan calon baru tukar lagi. Alasan itu sangat tidak munasabah. Alasan ada calon baru yang dipilih oleh Perdana Menteri sangat tidak munasabah. Jadi saya nak tekankan, Perdana Menteri, kita boleh pertimbangkan jika Perdana Menteri mengemukakan alasan yang kukuh mengapa seorang speaker yang menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang mau digugurkan, dan ini mau digugurkan tanpa sebarang alasan. Saudara, apa conscience kita sebagai ahli Parlimen? Termasuk Timbalan Yang Di-Pertua yang biasa bekerja dengan Yang Di-Pertua. Apa conscience kita? Di mana salah dia? Mau diaibkan dia begitu rupa? Di mana kesalahan dia yang menyebabkan dianggap salah untuk meneruskan tugas ini? Jadi saya harap rakan-rakan ahli Parlimen dalam hal ini, kerana dia tidak akan menjejaskan kedudukan dan kekuatan Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi saya harap betul-betul, ya, terkeluar daripada pertimbangan pribadi atau parti,
Saya tidak fikir munasabah untuk ahli parlimen menggunakan kuasa mereka memecat seorang speaker Dewan Rakyat yang begini cemerlang. Ya, saya minta semua, termasuk Menteri Agama, prick your conscience. Di mana boleh kita terima ini? Kita pecat orang tak ada sebab. Dan lantikan ini, saudara, dulu pun dalam pengalaman kita ada beberapa keputusan yang kita tidak setuju keras dengan keputusan speaker sebelum ini. Tapi dalam kes Tan Sri Ariff, selama menjalankan tugas, selain daripada menjalankan tugas sebagai speaker di Dewan, menjalankan tugas dengan tekun, percaya bahawa parlimen harus diangkat martabatnya, percaya bahawa staf diberikan kemudahan yang baik dan pengiktirafan yang baik oleh kerajaan, percaya bahawa jatuhan kuasa yang banyak dikemukakan. Dan pernah bila saya ketemu, dia tekankan kepada saya, perlu, dia kata, Yang Berhormat, supaya kita pastikan penyertaan dari parti-parti yang lain termasuk pembangkang. Ini suara speaker. Ya. Saya cakap benar. Bila kita jumpakan nama jawatan kuasa, dia cadangkan supaya penyertaan ahli-ahli mewakili semua parti. Penjelasan boleh? Dia nak Penjelasan boleh? Sila. Pak Dixon benarkan pasal salah. Sila. Ringkas saja. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Pak Dixon, sahabat saya lama. Apa Yang Berhormat hendak ni sebenarnya? What is your real intention? We have changed the government. Give a chance lah. What is your real intention? The government, kita ikutkan kehendak kerajaan dahulu. Sekarang kerajaan ini ikutlah kehendak kerajaan kita pula. Itu as simple as that. Pasal salah. As simple as that. Jawapan saya yang dipertua, di mana yang bertua, ialah jelas. Saya nak tanya, mengapa seorang speaker yang ada kewibawaan dan rekod yang cemerlang mau disingkir tanpa sebarang alasan? Mengapa anggap ahli parlimen ini pak turut sehingga tak boleh fikir? Ada usul penting, tak payah bagi apa-apa alasan. Saya nak tanya mantan Perdana Menteri pun ada di sini. Apakah mungkin seorang Perdana Menteri usulkan hal yang penting, tak payah bagi alasan dan gugurkan dia? Itu kerana pertimbangan politik semata-mata. Jadi saya harap ada waktu, beri penjelasan dulu, kemudian kita bahas. Pematang Pau. Kita minta supaya Perdana Menteri bangun, berikan alasan mengapa mesti digugurkan.